Seterusnya, saya ingin menyentuh aspek penting iaitu pengangkutan awam. Kos yang ditanggung oleh rakyat Malaysia ekoran pengangkutan awam yang tidak lengkap adalah amat tinggi. Kita memperuntukkan ratusan bilion untuk LRT dan MRT. Setiap tahun, 6 hingga 8 bilion dana kerajaan dibelanjakan untuk subsidi pengangkutan awam. Pada masa yang sama, rakyat tertekan dengan keperluan untuk memiliki kenderaan persendirian dan membayar sekitar 500 hingga 1000 untuk ansuran kereta sahaja. Duit minyak, tol, tukar minyak hitam dan maintenance penyelenggaraan yang mencapai RM500 sebulan juga menghakis pendapatan boleh guna rakyat ataupun disposable income yang disebut oleh rakan Jeli tadi. Kesemua ini tidak termasuk masa, tekanan, kesengsaraan dan pencemaran yang terhasil daripada kesesakan lalu lintas. Atas semua penderitaan di atas, mengapa rakyat masih bergantung kepada kenderaan persendirian? Kata kunci adalah kekurangan kesaling hubungan batuan pertama dan terakhir ataupun first and last mile connectivity. Ini perlu dilakukan dengan mempertingkat liputan kawasan perkhidmatan serta kekerapan bas dengan mengambil kira 5 minit terutama di waktu puncak. Berdasarkan kajian, secara purata seseorang individu tidak akan berjalan kaki melebihi 400 meter untuk Malaysia di antara jarak kawasan perumahan dan perkhidmatan transit. Sebagai contoh, di negara Sweden mempunyai perhentian bas pada jarak yang lebih kerap pada kadar setiap 200 meter dengan mengambil kira keperluan warga emas dan OKU. Angka ini adalah selaras dengan penyelidikan yang menunjukkan bahawa bagi OKU, penggunaan bas akan jatuh secara mendadak sekiranya jaraknya melebihi 200 meter. Berikutan, Malaysia yang dijangka akan menjadi negara tua menjelang tahun 2030 yang mana 15% daripada penduduknya berusia 60 tahun ke atas. Saya menggesa perlunya negara membangunkan ekonomi penuaan dari sekarang. Ini harus ditokong oleh fasiliti pengangkutan awam dan kemudahan lestari untuk golongan warga emas agar taraf kualiti kehidupan serta kelangsungan hidup mereka terjamin. Berikutan itu, saya mencadangkan supaya meluaskan konsep bas franchise atau bas mini yang pernah dipraktikkan dahulu dengan melibatkan usahawan-usahawan swasta yang berminat dalam industri pengangkutan awam. Perincian ini perlu dilihat dari segi laluan tetap, tambang dan waktu perkhidmatan dan jadual di samping melengkapkan kemudahan bas pengangkutan percuma yang sedia ada di negeri Selangor misalnya. Rentetan itu, saya ingin mencadang bahawa Kementerian Pengangkutan dan Prasarana perlu bergandingan membentuk satu jawatan kuasa task force pengangkutan awam untuk menyelesaikan isu kesaling hubungan, melengkapkan kemudahan laluan pejalan kaki dan basikal serta meluluskan kepenggunaan private mobility device ataupun PMD dan e-motosikal untuk tujuan mengurangkan kesesakan lalu lintas serta memberikan penjimatan duit poket rakyat jelata. Selari dengan visi Malaysia Lestari 2030, usaha ini akan mendukung negara menjadi sebuah negara neutral karbon seawal tahun 2050.